Suasana hening kat luar tu mengiringi kami. Tadi saya dengan Syekh Bakor, kita datang ambil saya di Ipoh tadi. Saya daripada Kuala Lumpur, tuan-tuan. Diiringi dengan hujan, tuan-tuan. Subhanallah. 3-4 hari panas, bahang, orang marah. Dia kata, apa lah, nak kiamat gamuk ni, panas benar je. Orang punya hati kita yang panas. Cuba kita tarik, tuan-tuan, nafas sedalam-dalamnya pada malam ini. Tarik dengan zikir, tuan-tuan. Dan bila kita keluarkan segala toksik, anasir, nifak, kita keluar sebelum kita dihantar pulang menemui Allah, tuan-tuan. Ini cerita hijrah. Kita dihijrahkan daripada alam roh, kita bertemu dulu. Kemudian dihijrahkan pergi ke alam rahim. Dari alam rahim 4 bulan ditiupkan roh ke dalam rahim ibu kita. Kemudian kita dihijrahkan sampai ke alam dunia. Nah, sekarang kita berada di alam dunia, tuan-tuan. Tetapi ada 2 cara memandang. Sama ada mata zahir ataupun mata basirah. Kalau mata zahir, dia remeh tengok ceramah malam ni. Pasal apa? Penceramah rambut panjang. Tapi orang melihat dengan mata basirah, dia tengok apa yang nak disampaikan. Daripada alam dunia kita dipindahkan nanti, seorang demi seorang, diusung ke pusara aman. Dari alam roh ke alam rahim ke alam dunia ke alam mana? Ke alam barzakh, kata Wings. Ke alam barzakh. Mak saya, ibunda kami yang tercinta, Bonda Haji Azizah binti Haji Daud, baru kembali ke rahmatullah sebulan yang lalu. Kami sempat mengejar jenazah mak kami dari bergegas hari Jumaat. Beliau meninggal waktu zuhur semayang Jumaat, waktu takbiratul ihram hari Jumaat. Arwah bapa kami telah meninggalkan kami 1996 yang lalu di Tanah Suci Makkah. Berapa tahun mak saya perseorangan, hanya dengan anak-anak. Sampai masanya sebulan yang lalu, beliau dipanggil menghadap ilahi. Anak-anak alhamdulillah sempat untuk mengiringi jenazah ibunda tercinta ke pusara aman di Copenhagen, di Gopeng, Masjid Gunung Mesah Hilir, di tanah perkuburan Gunung Mesah Hilir, Gopeng Perak. Tangan yang hina ini, tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan perempuan pun mengalami apa yang saya lalui. Bila seorang ibu meninggal kembali ke rahmatullah, kita solat jenazah tu kita rasa hiba sangat, tuan-tuan. Pasal ini mak kita, emak kita. Mak inilah yang mengajar engkau kalimah la ilaha illallah. Mak inilah yang menatang kau sedari kecil, yang menghalau nyamuk, yang tak tidur dia melihat kita tak diselimuti di malam hari. Kali ini kita datang dalam keadaan jenazah terbujur kaku. Kita tatang jenazah dia masuk ke liang lahat, tuan-tuan. Mak aku dihijrahkan oleh Allah sekarang ke satu fasa alam barzakh. Tatang jenazah mak kita ni, kena pula anak yang kelima pegang tang kepala mak. InsyaAllah. Waktu orang suruh, okey ustaz, buka muka sikit, ciumkan ke tanah. Hamba tak boleh tahan, Ustaz Muhammad. Tak boleh tahan kita. Mak kita ni, kita nak letakkan ke dalam tanah. Kalau saya cerita tuan-tuan perempuan yang mengalami perkara ini, Allah teringat, terimbau balik ibu kita. Ibu telah dihijrahkan, ayah telah dihijrahkan, rakan-rakan kita telah dihijrahkan, ulama-ulama kita telah dihijrahkan, Tok Guru Ni Aziz telah dihijrahkan, semua kepimpinan kita telah dihijrahkan. Adakah kita nak melata di atas muka bumi ini dengan percuma saja, tuan-tuan? Tidak. Pasti tidak. Ada amanah yang perlu kita tanggung sebelum kita pulang. Ada kerja yang belum diselesaikan sebelum kita balik.
Maka sebab itu proses program ceramah ini terus berlangsung. Kita berceramah tuan-tuan daripada tahun 1998, 96, 95, 96, 97. Sekarang dah 2022. Bukan nak sembang soal kita ceramah dalam. Tak, bukan soal itu tuan-tuan. Pokoknya alhamdulillah, orang masjid surah dan musalla, alhamdulillah, di saat orang boleh mendengar ceramah di YouTube, di media sosial masing-masing, tetapi masih mau buat program-program secara merapatkan kedua lutut kita, kerana disitulah cara orang dulu-dulu mengaji. Tiada dulu, tiada sekarang. Tiada Mak Kilau, tiadalah Datuk Bahaman. Tiada Datuk Bahaman, tiadalah Tok Kupaloh. Tiada Tok Kupaloh, tiadalah Tok Janggut. Tak ada Tok Janggut, tak adalah Tok Kenali. Tak ada Tok Kenali, tak adalah Pondok Pak Teh. Tak adalah pondok-pondok yang berhampiran dengan kita. Walaupun mutakhir ini ada segelintir yang cuba mengotori nama pondok ini, punya banyak kemaksiatan dan kezaliman berlaku di hadapan mata. Institusi pondok dijadikan sebagai ayam tambatan untuk dikatakan sebagai pusat proksi kepada terorisme. Kemana akal kamu? Tidakkah kalian melihat bahawa ulama-ulama yang sahur dalam negara kita ini, Kocak Kelantan sahur gitu, bukankah berhasil daripada penghasilan pondok-pondok, pesantren-pesantren? Mengapa di saat orang lain buat onar, tiba-tiba pondok, angin tak bertiup, pokok tak bergoyang, pondok dijadikan sebagai salah satu dituduh institusi yang menimbulkan golongan-golongan teroris. Nyatalah manusia akhir ini tidak punya lagi satu perkataan, satu hujah yang menyebabkan mereka sedap-sedap berhujah menghukum orang-orang yang berjuang dalam agama. Sebab itu kita tak heran tuan-tuan, hari ini Islam dihina, Allah dipergunjingkan, bak kata orang Indonesia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipermainkan. Kita tak boleh brain tuan-tuan. Kita ingatkan Salman Rushdie je sanggup buat begitu. Rupanya orang Melayu Islam buat perkara yang sama. Alhamdulillah, pihak berkuasa cepat mengambil tindakan. Dapatlah mengambil tindakan, tetapi sekadar tindakan dan hukuman tidak cukup tuan-tuan dan puan. Dia perlu disaduri dengan pendidikan balik. Kita kalau salah dihukum, kita semak dengan hukuman ni sebab hukuman dijalankan tetapi tidak ada pendidikan kepada apa kesalahan yang dilakukan, tak disedarkan tentang mana silap hampa, maka akhirnya orang yang bersalah tetap akan rasa jauh daripada kebenaran. Kita kena didik mereka tuan-tuan. Tuan-tuan ingat orang yang hina Nabi, hina Allah, hina Islam yang berkicap tu, yang dalam Facebook yang kita tengok kena tahan tu, mereka ni tak ada agama ke? Dah. Tuan-tuan buka Facebook dia, dia mengajar orang, dia cerita pasal Nabi, bukan kaleng-kaleng. Tapi why? Pasal apa akhirnya dia sanggup memfitnah Allah, fitnah Nabi, fitnah agama Islam? Rupa-rupanya dia kata, saya sedang dilanda kemurungan yang melampau. Benar. Inilah tajuk kita pada malam ini. Hijrah kita ini, jangan jadi golongan yang melampau. Ustaz, kami tak nak melampau Ustaz, tapi kadang-kadang kami terlampau. Kerana apa engkau terlampau? Kerana ketika itu kami, pemikiran kami tidak kondusif, pemikiran kami sedang dicaturi, sedang dibajai dengan perkara yang tak betul, dihimpit dengan masalah-masalah, sehingga akhirnya kod mana pun dia letak Islam yang salah, Tuhan yang salah, Nabi yang salah, aku tak salah. Ibdaksi.
Mulakan agama dengan diri kamu, bukan dengan orang lain. Sebab itu penting, wajib menuntut ilmu, tuan-tuan puan-puan. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu merupakan kewajipan bagi seorang lelaki mukmin dan wanita mukminat. No doubt orang putih kata wajib menuntut ilmu. Kod mana pun kena tuntut ilmu. Jadi malam ni tuan-tuan, bila kita dah tenang dengan lafaz ta'awuz, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, dengan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim, kita tarik nafas dalam-dalam balik, masya-Allah, dengan apa yang berlaku keliling yang kita tak boleh nak fikir, tak boleh nak brain ni tuan-tuan puan-puan, kita tarik dalam-dalam, kita keluar balik slow and steady, kita keluar benda-benda yang kotor dalam jiwa kita. Sebab hati inilah yang Allah pandang. Hati inilah menyebabkan perkara-perkara yang berlaku sekarang ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab hati telah dibelit oleh talbisul iblis. Sebab itu kena berjemaah tuan-tuan. Kalau duduk seorang-seorang tuan-tuan, boleh gila tuan-tuan. Zaman ni lah, berjemaah lah tuan-tuan.